Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Hairul. Nombor kad matriks ialah KSD 260-1027. Hari ini saya akan bersama rakan saya akan menceritakan tentang 5 persoalan daripada subjek kaedah penyelidikan. Persoalan yang pertama, apakah itu? Jelaskan pengertian berkaitan penyelidikan oleh para sarjana. Daripada Tukmen 1999 menyatakan bahawa penyelidikan adalah kaedah sistematik untuk mendapatkan jawapan untuk sesuatu persoalan atau permasalahan. Daripada Kellinger 1994 menyatakan penyelidikan adalah penyiasatan sistematik terkawal dan kritikal mengenai berhubungan di kalangan fenomena. Daripada Ahmad Mahzan pula 1992 menyatakan penyelidikan didefinisikan sebagai usaha-usaha bagi mencari jawapan kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan berkenaan sesuatu permasalahan. Terangkan perbezaan antara kaedah penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. Dari segi makna, penyelidikan kualitatif ialah bermaksud penyelidikan kualitatif adalah kaedah penyelidikan yang membangunkan pemahaman tentang ilmu manusia dan sosial untuk mencari cara orang berfikir dan merasa. Daripada segi penyelidikan kuantitatif pula, penyelidikan kuantitatif adalah kaedah penyelidikan yang menghasilkan data berangka dan fakta keras dengan menggunakan teknik statistik, logik dan matematik. Dari segi kaedah kualitatif pula, teknik tidak berstruktur seperti wawancara mendalam, perbincangan, kumpulan dan lain-lain. Perbezaan di antara kuantitatif pula, teknik berstruktur seperti tinjauan, soal sidik dan pemerhatian. Dari segi objektif, kualitatif menggunakan untuk meneroka dan menemui idea yang digunakan dalam proses yang sedang berjalan. Daripada segi kuantitatif pula, untuk mengkaji hubungan sebab dan akibat antara boleh ubah. Elemen analisis yang digunakan oleh kualitatif ialah perkataan, gambar dan objek. Kalau kuantitatif pula, berdata berangka. Dari segi keputusan, membangunkan pemahaman awal daripada kualitatif. Kuantitatif pula mengesyorkan tindakan akhir. Daripada siasatan, penyelidikan kualitatif berorientasikan proses. Kalau kuantitatif pula berorientasikan hasil. Dari segi pendekatan, kualitatif ialah subjektif. Penyelidikan kuantitatif juga menggunakan subjektif. Dari segi alam, kualitatif menggunakan holistik. Tapi kalau kuantitatif menggunakan khusus. Kalau hipotesis, kualitatif menggunakan hipotesis. Kalau kuantitatif, diuji. Soalan seterusnya, kita tengok terangkan tentang abstrak dalam penulisan tesis kajian penyelidikan. Abstrak merupakan sinopsis atau ringkasan sebuah kertas projek, kajian ilmiah, kajian tindakan. Ia ditulis di bahagian hadapan kertas kerja. Menulis abstrak ini juga terdapat cara-caranya. Penting untuk menulis antaranya ialah abstrak mestilah disediakan dalam dua versi, iaitu bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Yang dikurangkan dalam situ ialah written in Malay and English language. 200 hingga 300 patah perkataan. Abstrak mestilah ditulis dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu, kemudian terdapat terjemahannya dalam bahasa Inggeris. Di halaman seterusnya, abstrak haruslah mengandungi masalah untuk diselesaikan, cara menyelesaikan, proses selidik dan hasil diperoleh. Saya akan serahkan kepada rakan saya untuk memetakan subjek later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Huzaifah bin Hisham. Nombor matrik saya iaitu KSD 200601047. Saya ingin sambung. Sebelum saya sambung, saya ingin mengucapkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Zikri bin Muhammad Hairul. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah menerangkan soalan 1 dan soalan 2. Dan seterusnya saya akan teruskan pada terangkan tentang abstrak dalam penulisan tesis kajian penyelidikan. Cara untuk menulis abstrak secara keseluruhan dan kandungan abstrak mestilah mengandungi ada 5 perkara, iaitu pertama, latar belakang kajian iaitu background of research. Yang kedua, kenyataan masalah iaitu statement of problem. Yang ketiga adalah objektif kajian iaitu methodology of research. Dan yang keempat iaitu dapatan kajian, finding of research. Dan yang kelima,
cadangan, penambahbaikan, recommendation. Seterusnya, soalan yang seterusnya iaitu soalan nombor 4. Huraikan tentang kepentingan kebentuk kajian dalam penulisan tesis kajian. Okey, kepentingannya ada 3, iaitu pertama, tujuannya adalah untuk mengawal punca-punca bias yang telah mengganggu dapatan kajian. Ini menurut daripada Macmillan dan Shoemaker iaitu pada tahun 1984. Dan kedua, kepentingan dia iaitu adalah dapat membantu manusia untuk lebih memahami dan dapat menyelesaikan sesuatu masalah, menyampaikan idea dan maklumat kepada masyarakat, membantu penyelidik membuat keputusan melalui pengumpulan data. Dan yang terakhir bagi kepentingan kebentuk kajian ini adalah penting untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat menerangkan tentang fenomena melalui pertemuan secara teori ataupun melalui prinsip baharu. Dan soalan yang seterusnya iaitu huraikan tentang kepentingan literatur dalam penulisan tesis kajian. Kajian literatur mempunyai peranan penting dalam struktur tesis. Ia harus menunjukkan artikel dan kajian yang telah memberi inspirasi kepada penulis. Tetapi ia mempunyai makna yang berbeza. Apa yang berbezanya adalah mari kita huraikan. Pertama, ia memberikan pembaca laporan komprehensif betapa pentingnya topik ini dengan membuktikan kepentingan artikel yang dipetik. Yang kedua, ia memberikan pembaca peluang untuk membandingkan dan menilai tulisan-tulisan berharga yang telah memberi inspirasi kepada penulis. Yang ketiga, para penonton dapat membuat idea mengenai fokus kertas untuk kajian kesusasteraan menawarkan petunjuk ke arah ini. Dan keempat, ia menunjukkan perspektif yang berbeza mengenai penyelidikan terdahulu, mengenal pasti sebarang pencanggahan atau jurang mencari jalan baru untuk menentukan sesuatu yang tertentu. Seterusnya, kepentingan literatur juga, kajian literatur memberikan peluang untuk tafsiran baru, membuktikan bahawa tesis anda sendiri merupakan titik permulaan untuk pendebatan dan idea masa depan. Mencampurkan bahan-bahan lama dan baru untuk membentuk perspektif yang berbeza adalah tidak biasa kerana semakan kesusasteraan lebih sering daripada gabungan idea yang disatukan dalam sintesis asal. Dan yang kelima, yang terakhir, iaitu ia menyalahkan kredibiliti penyelidikan anda dalam bidang tertentu. Sekian, itu sahaja daripada saya.